saya tak boleh nak bergerak. Okay, saya kena pakai wire. Okay, jadi kita akan tengok satu demi satu bermula dengan fungsi persamaan kuadratik. Okay. Ya. Okay, fungsi persamaan kuadratik. Nampak tak? Nampak tak? Okay kan? Okay, fungsi persamaan kuadratik iaitu dia merupakan, tengok kat sini ada soalan aneka pilihan. Itu bentuknya. Cari nilai K dalam persamaan kuadratik yang berikut. Bila cari nilai K, so maksudnya you mesti buat K sama dengan apa dia. Okay. So dalam kes ini apa yang perlu kamu buat dekat situ? Kita bincang sama-sama. Okay, apa nak kena buat dekat situ? Apa nak kena buat? Respon sikit. Apa yang nak kena buat? Soalan bagi dekat situ ialah K tambah 4 per 2 sama dengan 3 per K tambah 3. Apa nak kena buat? Darat silang. Okay, good. Cuba buat cepat. Kita buat sama-sama. Jadi saya terang, awak buat. Okay, apa dapat jawapan? So, darat silang. Apa maksud darat silang? Maksudnya, yang dua ni bawa naik atas, yang ini bawa naik ke sebelah kiri. So, you akan darab. Dapat berapa? Okay, ini kertas satu. Kertas satu maksudnya satu soalan dalam masa 1.5 minit awak mesti settle. Okay. So, ini awak akan dapat apa jawapannya? Dapat tak? Okay. Tak dapat? Dapat tak? Belum? Okay, cepat sikit. Ini wajib dikuasai. Yang ini wajib kamu kuasai. Ini merupakan antara soalan yang mudah. Okay. Dia adalah bentuk algebra. Sebenarnya algebra maksudnya kamu akan mencari unknown. Nilai. Dia guna A, B, C. Ini baru cari nilai, belum disuruh ungkapkan. Soalan suka akan tanya pasal ungkapan. Okay. So, tak apa. Saya tunjuk dulu yang ini. So, ini awak akan dapat. Dia sebenarnya ialah U darab silang maksudnya you akan jadikan dia. Sini K tambah 4. You darabkan dengan K tambah 3. Sama dengan 2 darab 3 ialah 6. Jadi K you darab dengan K, you dapat K kuasa 2. Okey. Dan K darab 3 you dapat 3K. 4 darab K you dapat 4K. Dan 4 darab 3 you dapat 12. Mesti write to general form iaitu dalam bentuk am. Bentuk am iaitu mesti jadi sama dengan kosong. So, kita akan selesaikan K kuasa 2. 3K, 4K ialah 7K. 12 tolak 6, you dapat 6 sama dengan kosong. Sampai sini, ini dikenali sebagai persamaan kuadratik. Bila persamaan kuadratik, nak cari nilai itu apa nak buat? Apa dia? Ya, tekan kalkulator yang EQN. Apa A-nya dekat sini? A-nya 1, B-nya 7 dan C-nya 6. You akan dapat jawapan. Okay. You tekan kalkulator, berapa dapat jawapannya? Berapa? 1 dengan 6. 1 dengan 6. 1 dengan 6 kan negatif 1 dengan 6? Sorry. Ya, negatif. Okay. So, tekan kalkulator. Dapat tak ni? Siapa tak tahu tekan kalkulator? Tak tahu? Tekan kalkulator. Tak ingat, tekan mode sampai jumpa EQN. Tekan mode sampai jumpa EQN. Okay, lepas tu tekan unknown kan. Awak yang bulat tu tekan ke kanan, betul? Okay, tengok jap. Sebab saya takut. Okay, tekan mode sampai jumpa EQN. EQN tu nombor 1. Dekat bulat tu tekan ke kanan jumpa degree. Degree tu tekan nombor 2. Sebab kita nak ambil yang berkuasa 2. Okay, tekan 2. Dia tanya A tanda soal. Betul? Masukkan nilai A. Apa dia A? Okay, tengok ya. Sebab kadang-kadang soalan suruh faktorkan. Bila soalan suruh faktorkan, awak kena pastikan di mana awak punya A ini mesti bernilai positif. A awak mesti positif.
Kalau tak nanti bila markah pemfaktoran, awak punya pemfaktoran akan salah. So dalam kes ini A-nya positif, dah tak ada masalah. Awak tekan kalkulator EQN, A adalah perkali kepada yang kuasa 2 ataupun coefficient of X kuasa 2, tapi kat sini bukan X, dia K. Jadi apakah perkalinya? Perkalinya iaitu nombor dia. Apa nombor dia kat situ? 1. A-nya 1, B-nya 7 dan C-nya 6. You tekan kalkulator, you dapat jawapan. You dapat jawapan K-nya ialah -1, K-nya ialah -6. Maka kita tahulah jawapan kita ialah B. Faham? Tetapi kalau soalan kata faktorkan. Kalau faktorkan, awak tengok ni K sama dengan -1. Maksudnya dalam bracket, K tolak sini jadi K tambah 1. K -6 dalam sini, K tambah 6 sama dengan 0. Faham? Okey. Sekiranya soalan saya negatif K kuasa 2 tolak 7K tolak 6. Saya dapat macam ni, sama dengan 0. Kalau saya dapat semua negatif, bukan semua negatif. Dekat A dia negatif, you mesti positifkan dulu. Bila kita positifkan, dia jadilah macam ni. Kalau awak tak positifkan, okey, tekan kalkulator sekarang. A -1, B -7, C -6. Awak tekan kalkulator dapat berapa jawapan K awak? Awak ingat ya, kalkulator sentiasa memberi jawapan X sebab soalan tak semestinya X. Tengoklah yang macam ni nampak dia guna K. Okay? So you dapat berapa jawapan? You dapat jawapan yang sama, betul? -1, -6. Jadi kenapa saya kata markah pemfaktoran tak dapat? Bila awak dapat K tolak 1 dah tentunya you akan buat seperti yang sebelah kiri ni. Betul? Tapi untuk soalan ini salah. Soalan ini salah. Jadi, kalau awak nampak sebelum tekan kalkulator EQN, A awak ini pastikan dia bernilai positif. Okey? A awak itu mesti bernilai positif. Jadi kalau A dia negatif, you ubah. Apa maksud ubah? Bila you ubah sini, tempat lain turut berubah. Faham? Boleh? Ingat di mana nak faktorkan A mesti positif. Sebab kalkulator memang akan automatik tolong faktorkan untuk kamu. Boleh? Clear Okay, next. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya kalau awak tengok kat sini. Okay. Raja di bawah menunjukkan graf fungsi, suatu fungsi. Okay, graf fungsi. Di mana dia adalah Y sama dengan 25 tolak X kuasa 2. Dia suruh cari nilai H. Boleh cari? H itu nilai apa? Dekat paksi apa H tu? Dekat paksi X. Bila H dekat paksi X, macam mana nak cari X? Apa yang perlu kamu kosongkan? Di sepanjang paksi X, nilai apa yang kosong? Kuat sikit. Saya macam dengar suara. Bila sepanjang paksi X, nilai apa yang automatik awak boleh tahu? Kosong untuk X ke untuk Y? Untuk Y lah. Mana boleh paksi X yang kosong? Bila di sepanjang paksi X ni, awak tahu nilai Y-nya adalah kosong. Nampak tak? Dia bagi Y kosong. Okey, jadi dekat sini dia nak nilai H. H tu kita akan masukkan dalam persamaan. Jadi X dia H, Y dia kosong. 25 tolak H kuasa 2. H kuasa 2 sama dengan 25. Berapa H? Berapa? Berapa dapat? Punca kuasa 2, 25. Berapa? Ya, positif, negatif. Dua-dua kena. Jawapannya positif, negatif 5. Ni negatif 5, ini positif 5. Soalan tanya H, maka jawapan H kamu ialah 5. Okey? Okey tak? Awak nak cari paksi X. Graf ini dekat paksi X. Kan graf itu berada di paksi X. Di sepanjang paksi X, Y-nya kosong lah.
Kosongkan Y. X kamu ialah H. Kosongkan Y. X kamu ialah H. Dapatlah jawapan H. Sebab dia nak H. Boleh? Okey tak? Okey. Okey, try buat sikit nombor. Buat 3 dengan 4. Okay, awak siap nombor 3. Seorang tolong tolakkan ke nombor 4 Sekejap. Dia siap nombor 3, awak tolakkan pergi nombor 4. Saya nak ingat Mak jap. Siap nombor 3, awak tolakkan pergi nombor 4. Okey? Buat nombor 3 sekejap. Tolong buat nombor 3 sekejap. Jadi jawapannya akan jadi positif dan negatif. Tapi tadi dia berada di positif. Cepat, siapa nak terang nombor ni? Mana cuba? Tak dapat? Dapat tak? Siapa dapat? Okey, Raja menunjukkan graf Y sama dengan negatif 3. X tolak 4 kuasa 2. Dia nak koordinat titik maksimum. Maksimum tu berada di mana? K. K tu berada di paksi apa? X. Bila kat paksi X, apa nilai automatik yang kita tahu? Y-nya kosong. Bermakna dekat sini dia adalah X, Y-nya kosong. Okey, jadi kita nak cari dia, awak tengok. Okey. Bila awak dah ada titik X, kosongnya, Y-nya kosong. Ganti je lah kat persamaan ini. Jadi Y awak kosong. Kosong sama dengan negatif 3, X tolak 4 kuasa 2. Okey. So, X-nya ialah X. So, awak selesaikan. You akan dapat sini. Okay. X tolak 4 kuasa 2 sama dengan kosong bagi negatif 3 ialah kosong. Kan? Kan dia negatif 3, kita buat turun bawah, bahagilah. Okay. Jadi, kita dapat di sini. Okay, bawa kemari. X tolak 4
kuasa 2 sama dengan kosong. Awan nak hilangkan kuasa 2, jadi kita akan punca kuasa. Nak hilang punca kuasa, kita kuasakan 2. You dapat X tolak 4 sama dengan kosong. Faham? Okey tak? So, maka X sama dengan kosong bahagi negatif 3. Kosong ni bahagi negatif 3. Kosong lah. Okey. So, X sama dengan berapa? Berapa dapat? Ya, X sama dengan 4. Jadi, dia tanya koordinat. Bila dia tanya koordinat, maka jawapannya yang mana? A, B, C, D? Ya, C. Jadi, cara awak nak tembak, kalau awak nak tembak lah. First, awak tengok, oh dia kat pasi X, Y-nya kosong. Jadi, semua awak tak boleh tembak sebab semua betul Y-nya kosong. Dan sebenarnya, cara mudah, ini yang cara mudah. Awak kena tengok. Kalau dalam bracket tu nampak tak, yang dalam bracket tu ialah X tolak 4. Nak cari X, sebenarnya awak ambil yang dalam X tolak 4 sama dengan kosong. Maka X-nya ialah 4. Apakah Y? Y dia, awak tengok dekat luar ni. Ada apa-apa tak kat luar ni? Tak ada, jadi Y-nya kosong. Jadi kalau soalan itu berbentuk macam ni. Y sama dengan 3X tolak 7 kuasa 2 tambah 8. Koordinat kat sini maksimum atau minimum, awak tengok. Nombor 3, graf senyum ke masam? Senyum. Kalau graf senyum, awak ada titik minimum ke maksimum? Minimum. Nak cari titik minimum, X dia ambil yang dalam kurungan. Dalam kurungan tu X tolak 7 sama dengan kosong. Maka X awak ialah 7. Jadi kat sini 7. Apa Y? Ambil yang kat luar. Jadi Y kita ialah 8. Faham? Boleh? Okey? Boleh tak clear? Saya tunjuk ni tadi cara kalau awak gunakan kaedah penggantian. Gantikan titik. Kalau awak okey, saya tunjuklah cara yang warna biru ni. Di mana kalau soalan tu berbentuk Y equals to A, X tambah P kuasa 2 tambah Q. Di mana P ni adalah X punya nilai. Cuma dia akan bertentangan. Apa maksud bertentangan? P ni positif kan? Maka X-nya akan jadi negatif P. Faham? Y-nya ambil saja. Y-nya di sini ialah Q. Boleh? Okey. Dah Okey, try. Try dulu.
Okey, siapa dah dalam? Baik, teranglah. Ada yang terang? Ada. Ada tak? Dapat? Okey, ambil sini kakak. Cuba. Cepatlah. Tak apa. Cepat, cuba. Okay, good. Awak tengok soalan ini, graf dia punya bentuknya masam. So, automatik awak tahu grafnya adalah graf negatif. Jadi, cara tembak bermakna jawapannya mana? A ataupun C. Yes, good. Jadi, awak dah mengurangkan awak punya kadar kecuaian. Kan, dengan menembak dengan cara betul. Lepas tu lagi apa? Okey, saya betulkan. Sebenarnya ini awak punya C. Kan persamaan Y equals to AX kuasa 2 tambah BX tambah C. A untuk menentukan graf itu senyum atau masam. C ini adalah nilai yang berada di pintasan paksi Y. So paksi Y-nya adalah 4. So jawapan awak ialah C. Faham? Okay, good. Okay, nombor 5. Nombor 5 yang mana? Yang masam. Jadi jawapan kita C dah bukan. Kan? Okey. Jadi macam mana nak cari jawapan yang tepat? Tekan kalkulator EQN. A-nya berapa kat sini? Negatif 1. B-nya 3. C-nya 0. Akak nak bawa pakai sarung tangan? Oh, eczema. Jadi macam mana? Ya. Dekat tangan je lah tapi. Jangan buat kerja lah. Maksudnya dengan sabun macam tu Eczema awak tu adalah dengan sabun semua macam tu. Jadi awak tahu tak apa yang awak tak boleh? Tak boleh makan? Oh, ada benda lah yang tak boleh makan. Oh, kan tak boleh makan tapi besar juga. Okey, macam mana? Mana jawapannya? Awak tekan kat sini A-nya negatif 1, betul? B kamu berapa? 3.
C kamu? Kosong. So berapa dapat jawapan? Ya, jawapannya A. Faham? Boleh tak? Okey. Nanti bahan ni saya akan share kat korang. Korang cubalah jawab soalan ni. Jawab-jawab je soalan ni. Ni kertas dua. Kertas dua kena ada jalan kerja. Okey, cuba. Jap buat. Siapa nak buat ni nanti Himen sini. Dah. Dah. Cepatlah, siapa nak tunjuk dapat? Dah, dapat. Okey, Alif, try Alif. Siapa nak try? Okey, mari sini. Buat je, nak kakak cuba buat. Mana saya nak tengok, kau nak peksa takkan tak boleh buat.
Cepatlah. Okey, cepat. Okey, buat. Lah. Ingatlah buat. Cepat, cepat. Siapa nak buat? Lah, Alek, cepat Alek. Apa? Tak. Ini kembangkan dulu. Kuasa 2 tu kembangkan dulu. Okey, cepat, cepat. Ya, jap. Itu panas ah. Cepat. Okey, tak apa. Buat je. Sini. Buat je. Okey, tolong tengok kawan buat. Nanti kita tengok betul ke tak sama-sama. Cepat, dah. Lah, kenapa?
Okey ni Okey, nampak 2x. Betul tak ni? Ni dia kuasa 2, so kuasakan 2 dulu. Okey, betul? Betul Okey. Okey. So dekat sini awak kena buat 0.75 ni tukar pada pecahan jadi berapa? Tiga per 4 kan? Faham? Ini mesti tunjukkan. Kalau tak nanti awak kekurangan 1 markah untuk jalan kerja. Okey, ini 1 jadi tolak 1. Faham? Okey, salin dulu. Sebab jawapannya 3 per 4. 1 lagi 3 per 4. So yang X sama dengan 3 per 4. Ini bawa sana jadi 4X. 3 jadi tolak 3. Faham? Ya. Kalau tak. Okey? Dah? Dah?
Dah belum? Dah Okey ni. Ni lakarkan graf. Okey ingat lakaran graf. Senang je. Awak tengok graf dia senyum ke masam? Okey, buat dulu senyum. Okey. Lepas tu awak tengok C dia. C dia berapa? 16. Bermakna graf ini potong paksi Y-nya ialah 16. Okey. Lepas tu awak tekan dulu kalkulator EQN untuk dapatkan paksi X awak. Berapa paksi X awak? X-nya awak dapat berapa? Tekan kalkulator. X-nya dapat 8 dengan 8 dengan 2. Bila awak dapat 8 dengan 2, so awak akan buat dia macam ni. Garis. Ini 8, ini 2. Jadi ini awak punya paksi Y. Dekat sini 16, sini kosong. X, Y. Habis. Ya. Okay, jadi awak kena ingat mula-mula tengok graf tu senyum atau masam. Okay. Okay, first awak lakarkan graf dia senyum atau masam. Okay, senyum ataupun masam berdasarkan awak punya A. Yang kedua, awak tekan kalkulator. Okey, masukkan A, masukkan B, masukkan C untuk awak cari nilai X. Okey? Dan yang ketiga apa ni A13. Okey, yang ketiga ialah tengok you punya pintasan paksi Y. Faham? Kalau saya nak buat siap-siap paksi Y tadi, saya tak tentukan dua, mungkin paksi Y tu mungkin berada di sebelah sini. Sebab tu saya kena cari dulu nilai di paksi X supaya saya dapat tentukan di mana graf paksi Y awak terletak. Faham? Kalaulah awak tekan kalkulator, you dapat jawapannya -2, -8. Bermakna paksi Y awak akan ambil yang warna kuning. Faham? Kalau awak tekan kalkulator, you dapat X-nya -2, X-nya -8. Graf kamu dah senyum. Kalau dia dua-dua negatif, jadi awak akan garis ini -2, ini -8. Bermakna paksi Y awak akan berada di sini. Itu maksud saya, faham? Sebab tu awak kena tahu dulu awak punya nilai pada paksi X. Clear? Okay. Okay, tak apa. Allah saya tinggalkan dulu. Kita tinggalkan dulu, tengok yang ini. Ini bentuk soalan bahagian B. Okey. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan A, x tolak P, K, x tolak Q. Okey, P kurang daripada Q. P kurang dari Q. Okey. Jadi kalau P kurang dari Q, dalam bracket ni A, x tolak P, x tolak Q. Awak tengok kat sini nilai X-nya berapa? Ya, X-nya ialah 2, X-nya ialah 6. Kalau ada 2 dengan 6, dalam bracket akan jadi apa? X, ya, -2, X -6. Soalan kata P lebih kecil dari Q. Kan? Jadi P kita dekat sini sebenarnya ialah 2. Q kita di sini ialah 6. Jadi soalan tanya nilai P dengan Q, P kita 2, Q kita ialah 6. Faham? Okey, apakah A? So caranya nak cari A, awak tengok sini. Persamaan kita Fx
sama dengan A, X. P kita tadi tolak 2, X tolak 2, X tolak 6. Jadi kalau awak nak cari nilai A, awak ambil salah satu titik selain dari titik yang awak dah ambil. So the only one yang ada adalah negatif 12. Negatif 12 berada di mana? Paksi Y. Bila berada paksi Y, gantikan negatif 12 kat paksi Y. A, X kita jadi kat paksi Y, X yang berapa? Ya, X yang kosong. Kosong tolak 2, kosong tolak 6. Jadi negatif 12 sama dengan A, negatif 2, negatif 6 adalah dapat 12. Jadi A nya negatif 12 bahagi dengan 12, A dapat negatif 1. Maka nilai A negatif 1. Faham? Jadi paling mudah awak tengok dulu. Dia kata P kurang dari Q. Jadi P 2, Q awak ialah 6. Masukkan balik dalam persamaan. Awak nak cari nilai A. Kalau dia tanya julat A jawapan ada 2. Sama ada kurang kosong atau A lebih besar kosong. Jadi graf ini masam. Maka kalau julat dia jadi A kurang kosong. Tapi kat sini dia bukan nak julat, dia nak nilai. So kalau nak nilai, you kena substitute nilai. So substitute nilai iaitu gantikan nilai. Mana-mana nilai selain daripada 2 dan 6. Kenapa 2 dengan 6 tak boleh ambil? Sebab 2 dengan 6 kita dah masukkan dalam sini tadi. Jadi yang belum ada ialah negatif 12. Negatif 12 ni adalah berada di paksi Y. Paksi Y ataupun fx samalah. A-nya tak ada. Sepanjang paksi Y, X-nya ialah kosong. Selesaikan, you dapatlah nilai A. Faham? Okay, ada soalan? Okay, nak salin dulu. Mana-mana yang awak rasa nak salin. Ya. Dah?
Dah? Belum? Dah? Dah? Nanti kau boleh tengok lagi lah. Kan saya record ni. Okey, tuliskan persamaan kuadratik. Okey. Persamaan kuadratik tadi awak dah tahu kan? Okey, tadi kita dah tahu kita punya persamaan. Okey, iaitu fx sama dengan A. A kita dah berapa? Negatif 1 kan? Negatif 1. X tolak 2. X tolak 6. Dia nak persamaan kuadratik, you kembangkan. Faham? So, bila kamu kembangkan, kamu dapat apa? Fx sama dengan negatif 1. Okey, negatif 1. X darab X. X kuasa 2. Negatif 6X. Tolak dengan 2X. Tambah dengan 12. So, ini you dapat Fx sama dengan negatif X kuasa 2. 6, 8. Negatif 8, negatif tambah 8X tolak 12. Itu persamaan kuadratik awak. Boleh? Apa paksi simetri? Soalan seterusnya paksi simetri. Apa dia paksi simetri? Paksi simetri adalah garis yang membahagi dua. Tengah-tengah. So, bila dia tengah-tengah, kita akan ambil nilai X. Nilai X bermakna X kita di mana? X kita di antara 2 dengan 6. Titik tengah kita. Okey, titik tengah kita berapa di antara 2 dengan 6? 4. So, paksi simetri kita X sama dengan 4. Itu paksi simetri. Dia tanya lagi koordinat R. Koordinat R adalah titik maksimum. Titik maksimum macam mana awak nak tentukan? Okey, awak dah tahu tadi kan sini 4 kan? Okey, nak mudah. Ambil 4 tadi X ni, masuk saja dalam persamaan ini. Dapatlah Y. Y tu Fx ni lah. Y sama dengan negatif, X ni 4. 4 kuasa 2 tolak 8 darab 4 tolak dengan 12. So, dapat Y sama dengan sini negatif 16. Kan? 4 negatif 16. Jadi awak akan dapat 32 kan? Tambah dengan 32 tolak dengan 12. So, you dapat jawapannya ialah 4. Betul tak? Negatif 28 tambah 32. So, dia tanya koordinat R. Koordinat R adalah 24. 24 pula. Subhanallah, 44. Kan? Sebab dia punya titik tengah tu 4. Titik tengah 2, 3, 4, 5, 6. Potong tengah-tengah. Ataupun tambahkan bagi 2 dapatlah titik tengah. Kan? Boleh? Okey, ada soalan? Okey. So, habis dekat situ berapa markah? Diberi 2, 4, 6, 9 markah. So, mesti faham dan mesti okey dengan yang ini. Okey, ada lagi? Ya. Nak salin? Belum. Awak boleh salin nantilah. Sebab saya record. Atau saya akan sharekan link dalam kelas. Awak tengoklah sekejap. Baru kita dapat banyak. Kalau tak nanti lambat awak salin. Okey, sebab supaya awak boleh dapat banyak tu je. Okey, yang ini kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu yang soalan-soalan ni. Okey, kita masuk asas nombor. Ni tahu dah? Okey, cuba buat. Mudah kan? Oh, tak nampak.
Dah? Dah? Apa jawapan nombor 1? Okey, 2. Nombor 2. Nombor 2 apa? Okey, nombor 2 apa? Dapat tak? Nombor 2 tu mesti tukar kepada asas berapa dulu? Ya, tukar pada asas 10 dulu Okey kot, tajuk ni boleh kan? Okey. Yang ini dia buat dalam asas 6. Okey. Dia ada 2 cara. Kalau saya, walaupun dia macam agak rumit, tapi sebenarnya dia lebih mudah kalau kamu tukar dia kepada asas 10 dulu. Tukar asas 10, ini tukar asas 10 awak dapat jawapan. Okey? Bila awak dah tukar asas 10, awak dah tahu dah. Okey, dah dapat jawapan ini baru awak tukar kepada asas 6. Faham tak? Ingat tau, lebih mudah kalau kamu tukarkan dia kepada asas 10 terlebih dahulu. Tahu tak cara nak tukar asas 10? Okey. So ingat, topik yang saya sentuh adalah topik yang penting yang perlu kamu tahu. Macam ni. Nampak? Dia bagi asas 2, dia bagi asas 6, dia bagi asas 8. Asas berbeza-beza. So awak kena fikir awak nak guna asas yang mana. Jadi sebenarnya bila asas berbeza, awak boleh tukar dia kepada satu asas yang sama. Dan ataupun satu lagi cara, sama juga tukar dia kepada asas 10. Faham tak ni? Okey. Kalkulator, ada certain kalkulator yang boleh isi untuk asas 5. Tapi kebanyakan cuma boleh asas 2, asas 8 sahaja. Okey. Macam mana? Apa dia? Lari pula. Macam mana ni? Ini awak tukar pada asas 10. Bila awak tukar asas 10 kan dia 1, 3, 0, 5. So ini 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. Okey, bermakna kamu dapat 6 kuasa 3 berapa? 6 kuasa 3 berapa tekan kalkulator? 216. 6 kuasa 2 ialah 36. 36 ada 3, 3 darab 36. Dan 0, 6 kuasa 0, 1. 1 darab 5, itu yang ini 0 tambah 5. Okay, tekan kalkulator semua. Berapa? Berapa? 329. 515 pun tukar pada asas 10. Jadi maksudnya dia 329 asas 10 tolak jawapan sama dengan
515. Ini adalah 600, 601, 602. Tekan kalkulator. 5 darab 602. Tambah dengan 6. 601 ialah 6. Tambah dengan 5. 5 darab 600 ialah 5. Berapa dapat? Berapa? 191. Jadi nak cari yang ini macam mana? Ini tolak ini. Kan? So awak ambil 329 tolak ini, awak dapat yang dalam bulatan. Betul tak? Okey, berapa dapat? 138. 138 ni awak tukar kepada asas 6. Okey? Astaghfirullahalazim. 138. 138 bahagi dengan 6. Faham? So you dapat jawapannya sini adalah berapa? Tekan kalkulator. Berapa? 23 darab 6 berapa? Dapat tepat eh? Okey, so 23 bahaginya kosong. Bahagi lagi 6. 6 adalah 3 darab 6, 18. So dia berbaki 5. So jawapannya kat sini adalah 350. Faham? Okey. Okey, nombor 5 cuba baca dulu. Nombor 5. Dalam satu ujian, Aida mendapat markah 114 asas 8. Bukan 114 114 asas 8, 1100 asas 4 bagi subjek sains dan matematik. Ini sains, ini awak punya matematik. Berapakah purata markah yang diperoleh oleh Aida dalam asas 10? Jadi tukarkan jawapan ini kepada asas 10. Okey, jadi apa nak buat dengan purata? Okey, jadi sebab dia kata Aida mendapat markah 14 asas 8 dan 1100 dalam subjek sains dan matematik. Berapakah purata markah yang diperoleh Aida dalam asas 10? Purata jadi tambahkan bahagi 2. Dapat jawapan, tukar dia kepada asas 10. Boleh? So ini memang dah tukar pada asas 10. Jadi apa-apa pun awak tukar pada asas yang sama. 1 dia bagi 14 asas 8, tukar pada asas 10. 1100 asas 4, tukar pada asas 10. Jadi terus dapat jawapan sebab dia nak dalam asas 10. Clear? Okey, try jawab soalan nombor 2 A, B. Senang je ni. Okay. Okey dah? Boleh ya? Ini tukar pada asas 5. Nak mudah tukar kepada yang atas. Oh, okey, ini 4 kuasa 4. Maksudnya nombor dia ada kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. 4 kuasa 4 ada nombor apa-apa tak? Tak ada kan? Bermakna 1. 4 kuasa 3 ada tak? Tak ada. 4 kuasa 2 ada 3. Sebab dia adalah
4 kuasa 4 tambah dengan 4 kuasa 3 tambah dengan 4 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 1 tambah dengan 4 kuasa 0. 4 kuasa 0 ni adalah 1. Ini adalah 4. Macam itulah. Jadi sekarang dia ada 4 kuasa 4. Dekat 4 kuasa 4 ni ada 1. 4 kuasa 3 tak ada. So kosong. 4 kuasa 2 ada 3. Letak 3. Kemudian 4. 4 tu apa? 4 tu adalah 4 kuasa 1. Jadi sini. Bermakna dekat depan ni tak ada apa-apa, kosong. So jawapannya 10310. Okey, dia nak dalam asas sebagai asas 4. Jadi ungkapkan ini dalam asas 4. Jadi awak dapat 1, 3, 1, 0 sebab asas 3 tak ada. Asas 2, 3 dan asas 1 tak ada, asas 0. So jawapannya di sini asas 4. Faham? Faham tak? Okey, kalau saya bagi kamu macam ni. 2 kuasa 3 tambah 4, 2 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa, tambah 2 je lah. Okey, 12 tambah dengan 1. Awak nampak dia 2 kuasa 3. Bermakna kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Ini jawapan kamu. Okey, awak tengok kuasa 3. Ada berapa nombornya? Ada 1 nombor saja. Kalau dia buat 3 darab 2 kuasa 3, letak 3. Tapi kat situ nombornya 1, letak 1. Kuasa 2 ada tak? Sorry. Ini kita ambil nombor ni dari kiri. So jawapannya sebab awak kena tahu ini nombornya akan bergerak. So nombor yang besar sebelah sini lah. So sini you tengok 2 kuasa 3 tak ada nombor apa-apa. So saya letak 1. Kuasa 2 ada nombor 4. Okey, lepas kuasa 3, 2 kuasa 2, 2 kuasa 1, 2 kuasa 0. 2 kuasa 1 berapa? 2. Kat sini 12. 12 bagi 2, 6. Okey. Kemudian 1, letakkan 1. So kat sini jawapan kamu di sini adalah dalam asas 2. Dia nak dalam asas 4. Oh tak. Saya tak ikut soalan tadi. Ini soalan saya. So jawapan saya dekat sini adalah 1, 4, 6, 1. Okey. Jadi kalau awak tengok sini dia bagi kamu ini tak boleh 12 ni. Tak boleh. Ini saya kena letak 2 je lah. 2 tu maksudnya 2 kuasa 1 kan? Jadi dekat sini nombornya 1. Sebab apa yang awak kena tengok dekat sini, dia 2 kuasa 3. Okey. Okey, lepas tu nak letakkan saja asas 2 sebab dia nak dalam asas 2. Tapi kat sini 4 ni tak boleh. Soalan saya tadi dalam asas 4. Okey, saya ulang balik Kalau saya buat macam ni, tengok. Saya ambil asas 5. 5 kuasa 3 darab tambah 2 darab 5 kuasa 1 tambah dengan 3. Ujung tu mesti lebih kecil dari 5. Jadi nombornya 5 kuasa 3, 5 kuasa 2, 5 kuasa 1, 5 kuasa 0. 5 kuasa 0 adalah yang single, nombor yang kurang dari 5. Terus ambil 3. 5 kuasa 1 dia kata ada 2 nombor. 5 kuasa 3 tak ada, 5 kuasa 4 ada 1 nombor. So jawapannya 1023 asas 5. Faham tak? Kalau saya bagi macam ni. Okey, berapa nombor yang ada? Tidak. Kuasa 5, kuasa 4, kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1, kuasa 0. Kan? 6 tu 1 nombor. Sini tak ada nombor yang kurang dari 6 dekat sini. Dekat yang diberi ni tak ada nombor yang kurang dari 6. Okey, kemudian ini kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2 ada 1 nombor. Kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5 juga 1, ia akan ada 1 nombor.
So yang lain letak kosong. Okay. Itu kamu dapat jawapan dalam asas 2. Boleh tak? Okey tak? Awak ni kan okey ke tak okey saya pun tak tahu sebab awak tengok je saya. Okey sekarang kalau saya bagi kamu nombor macam ni. 3 kuasa 4. Okey saya letak 2 darab dengan 3 kuasa 4 tambah 3 kuasa 1 tambah 2. Nampak tak kuasa 4? Kuasa 4, kuasa 3, kuasa 2, kuasa 1, kuasa kosong. Kuasa kosong awak ambil je nombornya. Nombornya nombor apa ni? 2. Letakkan. 3 kuasa 1. Berapa? 3. Depan 3 ada berapa? Ya, depan 3 ada nombor 3. Okey. So dekat sini maksudnya kita ada 3. Ini 3. Tak boleh tak ada 3 ya. Kena kecil daripada 3. Saya letak 1 lah. Okey. Jadi kuasa kosong. Kuasa 1 ialah 1. Kuasa 2 tak ada. Kuasa 3 tak ada. Kuasa 4 ialah 2. So jawapannya 2, 0, 0, 1, 2. Asas berapa ni? Asas 3. Macam mana Lep? Sebab ini dia asas 3, 3 kuasa 1. Kat luarnya tu 1. Macam ni juga, luarnya 2. Letak 2. Luarnya 1. Letak 1 kat sini. Okay? Okay, try nombor ni. Okay, awak nampak tak? Dia dalam asas 7. Senanglah. Awak tengok kalau awak tak nak tukar asas 10. 5, 6, 4, 2, 6. Asas 7 kan? 6 tambah 6 berapa? 12. Tolak 7. Berapa? 5. So letak 1 di atas. Ataupun awak ambil 5, 6 tambah dengan ini. Soalan nak cari nilai. Awak tambahkanlah. Awak tambahkan. Awak boleh tukar pada asas 10. Lepas tu tambahkan. Dia nak jawapan dalam asas 7. Boleh? Ni. Tukar pada asas 7. Tukar pada asas 6. Allah Akbar apa bercakap ni. Tukar asas 10. Allah Akbar. Tukar asas 10. Tukar asas 10 dapat jawapan. Nanti bahagi dengan 7. Faham? Buat. Aduh, pening dah saya. Ya Allah, ngantuknya saya. Okey dah? Boleh buat kot, senang je kan ni? Kalau asas tak sama, sama ke asas dulu tau. Okey, saya nak sentuh soalan C. 1101 ni asas 2. Okey, dia nak asas 5. Jadi, asas 8 ni awak tukar asas 2 dulu, lebih mudah. Okey, jadi ni tambah 37 asas 8. 37 asas 8. 7 ni kena bagi dengan 2. 7 bagi 2, so 3 bagi 1. 2, 1 bagi 1. So bermakna sini 1, 1, 1. 3 apa? 1, 1. Bermakna nombor dia adalah 1101 tambah dengan 11 1, 1, 1.
Soalan nak dalam asas 5. Dapat jawapan ni dalam asas 2. Tukar kepada asas 10 supaya jadi yes. Baru tukar pada 5. Faham? Boleh? Okey. Ini penyelesaian nanti awak tengok sendiri macam mana. Boleh buat ke tidak. Okey. Saya akan share jawapan ni kat awak. Dah stop dulu.